jangan tidur sentiasa negatif, kena jalan dia kena matahari. Dia. Kalau dia tak ada sakit nanti bekso tu. Nak bekso tu punya yang baik kena matahari tu kita mana? Kita betul Ustaz. Kan Quran sebut dalam surah Kahfi. Allah kata dekat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tu tidur bukan kata pesakit kita tidur berapa minggu tu pun naik bekso. Ashabul Kahfi 300 tahun. Tak ada baru aku sakit bekso lah aku. Kalau mai sapu sikit ke apa kan? Ada hati tidur elok. Macam mana dia boleh tidur elok? Allah sebut. Ayat 22 ke 21 surah Kahfi. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim zatal yamin wa idza warabat taqribuhum zata asy-shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Allah kata apa? Dah tahu buah Ashabul Kahfi bila waktu matahari naik, idza qarab wa idza tala'at tazawwaru, apabila naik matahari, tazawwaru an kahfihim zatal yamin, matahari itu akan masuk belakangan dalam gua Allah guna matahari, sinaran matahari. Bila gharabat maghrib, kita sembah maghrib mana kata matahari jatuh. Bila gharabat taqridu zatal shimal, cahaya yang masuk daripada kiri. Atas ayat 21 ke 22 tu Allah apa kata? Matahari naik belah kanan, turun masuk belah kiri. Ayat bawah Allah kata bila mereka tidur, nuqallibuhum, kami guling mereka. Zatal yamin, bila siang pergi dekat yamin. Bila matahari jatuh, pergi dekat shimal pula. Bagi badan dia pada matahari. Jadi dia tak ada bekso. Sebab itu saya kata, saya tak takut selagi saya pegang dengan Quran dan Sunnah, percakapan saya tak akan sesat. Mesti sama dengan Tuhan. Tapi saya nak kata, kenapa buku perubatan tuan-tuan tak ada benar? Sedangkan saya yakin buku perubatan tuan-tuan adalah berdasarkan kepada asas Islam. Orang kata, apa bukti dia Ustaz? Bukti dia kan medicine lah. Medicine daripada bahasa Latin, medicina. Medicina bahasa asalnya Arabik, Ibnu Sina. Mana boleh mengagungkan satu nama kalau orang itu tak hebat? Asal Ibnu Sina, Latin Ibnu itu kan meda, medicina, meda apa lagi? Orang Muslim dia tak boleh sebut medicina, dia kena sebut medicine. Jadi dia mesti main daripada orang Islam. Dari mana benda ni? Dia buat. Lepas tu dia bagi kita semua jadi tak sono. Orang makin sakit. Tapi macam mana kita nak lawan Ustaz? Kita bukannya pegang semua. Tak apa. Yang kita nak pegang tadi doa. Itulah yang membezakan kita dengan orang yang belajar perubatan lain. Kata saya ada baik kat dia Ustaz, tapi doa makan je lah. Pakcik baca habis itu. Jadi baca doa makan habis itu dah tahu. Allah membarik lana fi ma razaqtana. Kalau pakcik baca barik. Tak apa sikit bismillahirrahmanirrahim. Yang paling mudah yang ini ubat penyakit kritikal. Ubat penyakit kritikal doanya ialah yang simple. Tuan-tuan boleh baca. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadzir. Memang ada apa sekarang nanti ambillah panduan itu. Yang seterusnya, orang sakit melencut tangan ke belakang kan. Melencut itu kenapa? Kena api, kena benda panas. Bila benda panas Allah dah hafal dalam Quran. Qul ya narun bardan wa salaman
ala Ibrahim. Wahai benda yang panas, jadi sejuk kamu disebabkan dalamnya ada Nabi Ibrahim. Doa tu. Pak Cik pun kenal menuju mula-mula sekali sebelum atau tengah ubat tu baca qul ya narun bardan wassalaman ala Ibrahim. Amboi tiup betul. Kalau nak lagi mujarab, dia macam kena buat macam ada ayat liok sikit benda-benda tu. Sekali lagi dia kata wai tui. Agak sangat kat macam tu kan. Tapi memang Nabi buat begitu. Nabi buat ada tanah nafas dia nafasat tu macam dia buat begitu. Ada ayat liok macam tak tahu. Tuan-tuan bisa buat ambil ayat liok kat lagi-lagi. Bisa buat. Dia memang kenal dengan ayat liok tu. Dia memang kenal dengan yang tu. Memang itu cara Nabi berubat. Pegang atas tu tekan dia ni. Bacalah haula wala quwwata. Tekan atas. Sajali dekat dia. Kita tu salah buat. Sebab kita nak cerita orang tu tak payah. Kita masa berubat tu baca. Ya narun bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya narun. Dia kata ustaz berapa kali nak baca? Kata guru kami Tuan Guru Datuk Harun. Baca jangan jemu. Baca jangan jemu. Terutamanya bila nurse ataupun doktor perempuan nak baca, insya-Allah tersakit malu nak kacau kita. Saya nak jaga kalau isteri ni ada gerak juga ada orang murah kan. Nak tak boleh ada kita. Gerak tu ada juga kan. Saja baca ayat tu. Ini saya benda subjektif. Saya bagi kat tuan. Nak aman tak aman dia bukanlah benda wajib. Tetapi siapa buat bolehlah kebaikan pada dia. Sebab dia ikut orang yang paling baik, iaitu Nabi SAW. Tuan-tuan, saya tanya, saya tak pernah sakit ke? Mesti saya sakit sebab saya orang biasa. Mesti saya demam. Mesti saya biasa kena dengki. Nangis dengan saya. Masa saya buka mata, saya nampak semua ni jadi hijau. Masa saya kena dengki tu, nangis saya dari rumah saya. Ingat nak mati lah, bagi wasiat dan semua saya. Buka mata semua jadi hijau. Nangis saya takut. Katakan saya tak sakit, saya mesti sakit dulu. Tapi caranya tu doa. Hidup kepada yang betul. Sebab saya dah cakap dekat mana hospital, saya berdoa saja tunggu hospital mana yang nak buat. Dan masuk Rawi hospital PPUKM, PPUM, semua tu saya hafal benda yang sama. Tuan-tuan boleh tanya, benda yang sama juga saya cakap. Pasal nama tadi Sumayang Zuhur Biasa, saya hafal juga. Pasal apa? Ini keberkatan tuan-tuan. Kita baik bukan kerana kita, baik kerana keberkatan yang Allah bagi kepada kita. Okey, tuan-tuan lah tempat dah. Takkan saya kalau nak ubah, saya tak pandai. Okey, tujuan saya cerita tuan-tuan. Amal, tuan-tuanlah orang yang layak untuk buat. Kerana tuan-tuan lebih memahami apa yang ada di dalamnya. Kita tak contoh lagi kat tuan-tuan berkaitan dengan mata, berkaitan dengan urat mata, berkaitan dengan pandangan, berkaitan dengan tuan-tuan ni. Kan Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Waqi'ah ada, tapi dia tak sebut tak mana. Dia sebut saja kata kami dekat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu ayat. Dan kami dekat dengan mereka lebih hampir daripada urat telur. Pasal apa hablil warid ini disebut dalam Al-Quran, dan Allah kata Allah lebih dekat daripada hablil warid dengan kita. Itu saya sebab tentang tak ada lagi orang cari bab. Bab ni siapa nak buat thesis, nak buat PhD pun boleh buat ni. Ni hablil warid ni tak ada orang sembang lagi ni. Hablil warid. Dua orang ni. Hablil warid. Dua orang ni. Pasal apa Allah kata aku lebih hampir kepada hangpa daripada dua orang ni. Dia akan paling hampir dengan kita, dia akan pegang nyawa kita, dia akan apa? Wallahu a'lam. Saya serah kata. Tapi ayat ada dalam Quran. Okey. Jadi saya ajak sekali lagi semua, jangan tinggal Quran.
Pengorbanan kita yang paling besar ialah kita mengorbankan masa kita untuk Quran. Suatu hari ada seorang tanya kepada seorang ulama, sebab pensyarah ni bila dia cakap, dia duduk, dia bagi cara budak-budak yang duduk dalam kuliah, dia kata, Tuan Syekh, kami bila dengar Tuan Syekh cakap, kami rasa seolah-olah kami terawal-awal di atas, kami rasa seronok dengan Tuan Syekh cakap. Tuan Syekh buat macam mana yang Tuan Syekh dia cakap macam tu? Maka kata Tuan Syekh, dia kata, aku sebelum ajar kamu semua, aku baca dulu sekurang-kurangnya 12 juzuk. Cuma sebagai penutup untuk hari ini, maaf, saya tak menuding siapa-siapa. Saya bercakap berdasarkan apa yang saya dapat maklumat daripada para doktor. Bila saya berbual dengan doktor-doktor, sama ada di Mekah di sini dan sebagainya, doktor-doktor tetap juga cakap, kenapa Ustaz ajar bagus untuk orang, bagi dekat orang macam-macam benda. Cuma saya nak abang Pak Ustaz, kadang-kadang doktor tu tak semayang dengan menjadikan alasan waktu-waktu kerja nak jaga orang sakit. Saya kata, kan kita ada rusuk kita. Kalau kita emergency, kita boleh jamak tamam. Begini saya nak ambil masa sikit boleh? Kita belajar bab ni boleh? Sikit saja. Saya tak ambil. Saya nak kongsi saja. Macam contoh kita duduk di Padang Arafah, kita duduk di Mina, tempat-tempat yang heboh, yang ada masalah ini, dia memberikan kebenaran dan kelonggaran kepada kita untuk buat satu yang dinamakan jamak, tapi bukan qasar. Qasar untuk musafir sahaja. Tak musafir, no. Jadi jamak tamam dia panggil dia. Menghimpunkan dua waktu menjadi satu dalam keadaan kedua dua waktu. Buat ikut waktu dia. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Hari itu saya pergi haji, tuan. Maaf, saya pergi haji. Astagfirullahaladzim. Ada juga orang yang buat jamak qasar, maghrib 2 rakaat. Lagi dah tak boleh. Betul dia buat haji. Sekarang betul maghrib 2, astagfirullahaladzim. Kita jadi macam astagfirullahaladzim. Macam mana ni? Hang main buat haji kot. Bukan nak memandang rendah, kesempurnaan ilmu itu. Maghrib bahaya tu kan. Muncullah dia mengucap syahadah. Ingatkan saya syiah ke apa? Sini ada syiah. Ni. Ada sini ada syiah. Orang luar tadi kena tunjuk kat kamera. Sini ada syiah ke? Allah. Jangan ada tuan. Jangan akidah kena hukum. Akidah kena hukum. Maghrib. Ayat benar ni saya faham. Cara dia adalah, tuan, cara dia macam ni. Jamak, tamam, niat dia simple sahaja. Sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, jamak, selesai. Kerana Allah Ta'ala sama lepas itu tak apa. Masa takbir itu sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat, jamak, selesai. Tuan-tuan, apa syarat? Okay. Salah satu syarat sah sembahyang apa dia? Mesti pandai. Mesti apa makna berakal? Orang kata waras lah, betul? Orang kata waras lah. Mesti berakal Ustaz. Waras. Betul. Tapi dia bukan waras saja. Berakal inilah yang nak menunjukkan kalau kita nak sembahyang, kita nak buat macam mana. Tuan-tuan nak sembahyang, tiba-tiba tempat sembahyang sempit. Ini menjadi pasai juga dari zaman dulu. Tuan-tuan tahu tak? Saya pergi dekat apa nama Mekah. Ni kata orang Arab ni. Saya pesan kat tuan-tuan saya. Maaf, dalam bidang perubatan, antara orang yang hebat dalam bidang perubatan, awak ada tengok kepala ni? Saya bukan Arab. Duduk apa-apa, saya duduk dia. Saya jaga. Dalam bidang perubatan, antara orang yang mahir perubatan adalah orang Arab. Doktor-doktor Arab banyak yang terror, dia macam cekap sikit dia sebab dia ada macam-macam. Tapi saya nak pesan,
Kita orang Islam ikut Islam, bukan ikut Arab. Saya ulang sekali pernyataan saya. Kita ikut Islam, bukan ikut Arab. Tuan-tuan bayangkan tengah Tuan-tuan bayangkan tengah sembahyang, kita suruh luruskan soft, rapatkan soft, semua orang nak masuk dalam soft. Dia main lambat. Bila dia main lambat, dia ambil tempat. Dia ambil tempat dalam orang tolak-tolak, dia tak dapat tempat. Orang semua dah nak start sembahyang lah, dia dah nak boleh keluar balik lah. Pintu tu tak boleh, pintu ni tak boleh. Tapi sebenarnya boleh je jalan satu ujung keluar balik je lah. Tapi dia tak mau, dia nak sembahyang duduk dekat depan. Tuan-tuan tahu apa? Ni depan ni semua dinding tau tuan. Kami belakang, saya belakang. Tok Imam hujung tu. Masjid Nabi ni, Masjid Nabi tu ada kat makam tu, tengok dia di sembahyang macam mana. Astagfirullahalazim. Dia pergi duduk dekat dinding ni, katalah di dinding kan, tuan-tuan, di dinding. Saya keluar kamera lah. Di dinding. Saya bukan mengenapikan orang luar, saya tak sengaja. Di dinding, dia duduk paling rapat dengan dinding. Tok Imam Allah Akbar, dia pun Allah Akbar. Saya duduk kat belakang dia ni, memang sebenarnya saya tak khusyuk lah. Nabi pun tengok saya tak khusyuk lah. Saya pun duduk belakang dia, duduk kat belakang saya berkata, Allah Akbar. Dalam hati dia, mata pun dia, hang ni nak sujud macam mana ni? Tak, saya duduk target. Oh tu kata, oh ya Allah maafkanlah, aku dah salah. Saya tak khusyuk lah, pasal benar-benar macam ni lah dia tak khusyuk. Saya tak tahu sekali lagi, dia nak bagi kawan dia sujud. Saya dia request dia sujud. Lepas saya kawan dia nak sujud, dia ke depan balik, kawan dia sujud, kawan belakang dia sujud pula. Saya tak agak aku tu. Tapi orang punya lagi tahu. Dia boleh buat Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Tuan-tuan belajar zaman bila boleh sembahyang macam tu. Tuan-tuan yang belajar agama yang saya tahu, tuan-tuan yang dari segi belajar agama ada level dia. Tak apa, level tuan-tuan yang belajar tu, masa zaman bila tuan-tuan belajar boleh sembahyang macam tu? Tak pernah wujud. Hang tak sakit. Bukan yang kesesakan, hang boleh keluar pintu tepi tu je. Bukan apa lagi? Nak bagi apa lagi? Bukannya orang nak, kalau hang sujud orang sepak perut ke apa kan? Tak ada benda yang menyebabkan hang boleh sembahyang macam tu. Sembahyang, dalam sini boleh salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dah, baca sembahyang jenazah. Bak. Jangan tuan. Elok. Ilmu kena ada. Bukan mahu tak lah. Ilmu kena ada, jangan buat macam tu. Sembahyang, kaedahnya kita setiap kadang sebab tu sembahyang dia kena berakal. Dia nak hitung kes macam tu. Contoh macam tuan-tuan sembahyang. Tuan-tuan sembahyang ada lipat atau lipan duduk lalu dalam tempat tuan-tuan sembahyang. Tuan-tuan Allahu Akbar, tengok ada lipan lalu. Lipan lah kita lipan, ganas sikit ke. Bagi kalau jengking nampak tak real sangat kan. Lipan lalu. Tuan-tuan nak buat macam mana? Dah sembahyang lah. Allahu Akbar. Tak khusyuk, dah tengok elok. Buka mata, ya Allah. Benda-benda macam ni yang kita suka ni je. Sembahyang. Aku nak khusyuk, bukan rumah dia boleh nyak dalam sembahyang. Dan nak buat apa? Bergerak, mengarah ke lipat, halau kan? Khusyuk dengan kaki. Sebab lagu tu. Tuan jangan, memang bila kita pergi begitu, dia lari, start lagi dia U-turn balik. Kena satu tengah sujud, dah mata dah nampak dia kemai je. Mudah sembahyang, itu berakal. Bahaya tak? Bahaya. Berhenti sembahyang, ambil katuk. Sembahyang. Allah, apa senang. Ada yang bagi cadangan, Ustaz lompat. Pasal apa dia bagi cadangan lompat? Sebab bergerak tak ada 3 kali kan? Lompat kan sekali je, satu. Dah kata try tengok. Masuk, kalau saya pakai sempat lompat tu. Kalau gitu. Ada yang kata, Ustaz, bergerak
ni tuan-tuan, kita masukkan akal kita ambil tuan-tuan punya suasana. Apa dia? Okey, tuan-tuan tahu tuan-tuan punya apa nama schedule. Tuan-tuan tahu tuan-tuan punya patient punya visit. Tuan-tuan tahu tuan-tuan punya operation punya schedule, tuan-tuan punya time and everything. Kita hitung, kalau aku masuk theater, operation theater OT sekarang ni, aku akan kena sekian-sekian waktu. Jadi Zohor ke dulu ataupun asar sekali baru buat. Dia jamak tamam tau. Bukan jamak tak ada. Dia jamak tamam. Jamak kena buat. Mereka kata tak boleh bagi habis waktu. Kecuali kes yang unexpected. Tiba-tiba tengah tukar potong jadi macam lain pula dah. Dia jadi mengambil masa. Yang tu tak apa, Allah tahu. Kita kena kotak, tak apa. Tapi waktu yang kita tahu, operation yang kita tahu, kalau aku masuk ni saya confirm asal saya pun agak hanyut juga tu. Tapi pada time, at least 10 minit. 10 minit tu ambil semayang. Dia kata, Ustaz, kita nak buat preparation. Mana ada preparation yang lebih baik daripada semayang? Tuan-tuan tak yakin dengan semayang tuan-tuan? Bahaya. Kita kena yakin dengan semayang kita. Semayang kita yang nak pelihara kita. Bukan saja pelihara di dunia, akhirat dia yang selamat daripada api neraka. Okey. Nombor. Ayat nama muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Boleh kan nombor? Saya boleh buat fekon, dia suruh kita balik kan? Oh, kan dia suruh kita balik. Saja kita dia paling kalau cakap apa pada fekon lah. Mesti saya pada lagu pula. Saya kata apa lagi dia kata. Saya tak tahu lah, saya tak tanya. Okey, boleh? Boleh. Semayang jamak tamam untuk orang yang ada syik. Makna kata sembahyang tak boleh tinggal. Mesti berakal atau elok-elok. Saya harap jangan ada di kalangan sini yang mengatakan, loh saya tak banyak pula kita nak semayang. Sebab ada orang bila kita tanya ni bila dia berjalan kan, dia kata, ni kita nak semayang tak bawa lah. Loh saya tak sangka orang nak semayang. Tak sangka nak semayang. Kalau yang orang putih suka buat, tak sangka nak semayang. Kita tak sangka nak semayang. Kita nak semayang 5 kali sehari. Alasan nombor. Jangan. Allah tahu Allah kenal gitu. Jangan buat alasan tu. Simpan dah alasan tu. Tak apalah yang lama tu, tak apalah yang kita dah buat lama-lama tu, tak apalah. Nak buat senang kita nanti tak apalah. Kita minta ampun lah. Yang sekarang kita dah tahu dah orang